la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihu fid din wa alimhu taqwil. Allahumma ij'alni min ahlil Quran wa man yazakkaru wa ilal ulil albab. Rabbana zidna ilman nafi'an wa zukna fahman nabi wa ilham malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita akan sambung. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Cuma mic saya ni kena pakai sini. Speaker kena pakai dekat laptop. So bagusnya adalah menaik. Okey, alhamdulillah jelas. InsyaAllah hari ini pertama kalinya kita syukurkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpahan dan kurniaan Allah berikan kepada kita dapat bersama-sama kita masuk dalam majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang penuh dengan kesucian, majlis yang penuh dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu majlis ilmu. Ada ulama yang mengatakan majlis ilmu ini adalah majlis para malaikat. Maknanya para malaikat ni memang suka dengan majlis ilmu. Di mana kalau dalam majlis ilmu ini kita tidaklah dituntut untuk berzikir, kita tidaklah dituntut untuk mengaji, kita tidaklah dituntut untuk solat. Betapa mulianya majlis ilmu kerana majlis ilmu ini adalah satu majlis yang dirasai di dunia akan hakikat syurga. Yang tergolong di dalamnya adalah ahli-ahli syurga. Majlis ilmu ini adalah majlis ahli syurga. Dekat syurga nanti kita macam ni. Duduk dalam majlis ilmu, nak dengar je pasal Allah. Nak dengar je tentang diri dia. Nak pandang akan wajahnya. Macam itulah sampai tahap kita nanti. Cuma dalam peringkat nanti kita masuk ke dalam syurga nanti. Kan? Syurga tu dia ada bertingkat-tingkat. Ada orang itu yang dapat masuk ke dalam syurga itu, dia setiap masa hanya memandang akan wajah Allah. Tidak ada jemu, tidak ada bosan, tidak ada rasa apa-apa pun. Ada pula ahli syurga yang hanya ada masa-masa, macam ada jadual lah, yang dia boleh bertemu dengan Allah. Mungkin Allah akan datang bertemu dengan dia 15 minit je. Kemudian Allah akan beredar. Itulah tingkatan-tingkatan ahli-ahli syurga. Begitu juga dengan tingkatan-tingkatan ahli-ahli neraka. Pun ada tingkat-tingkat, ada pintunya. Ada dia panggil hujurat dia. Moga-moga kita ini sepanjang majlis-majlis ilmu ini Allah gugurkan segala dosa-dosa kita. Kita masuk dekat dalam majlis ilmu ini adalah untuk mencari siapakah kita hakikatnya. Hakikat diri kita. Kenalilah akan Allah, maka engkau akan kenali akan dirimu. Kenali akan dirimu, di mana di situlah engkau akan mengenal Allah. Cuma hari ini dalam konteks silibus-silibus pembelajaran, silibus-silibus dalam sistem ekonomi dan pembangunan, dia ajar kita cari diri dulu. Bukan cari Allah dulu. Macam mana nak grooming, macam mana nak mengubah persepsi, first impression macam mana. Itu yang diajar. Hatta termasuk dengan sistem-sistem sekolah. Sistem-sistem sekular sekolah tu kalau kita tengok apa yang diajar pada anak-anak kita. Maka tidak diajar agar kita ini mengenali pada Allah. Bila kita kenal pada Allah, maka kita akan kenal siapa diri kita. Itu adalah tujuan hidup kita. Sebab itulah tujuan hidup kita ini adalah penggiliran. Dia sentiasa berputar. Hari ini kita muda, esok kita akan tua. Hari ini kita jadi ibu, esok kita jadi nenek. Macam itulah. Dia tidak berhenti. Maka begitu juga dengan ilmu. Ilmu ini jangan biarkan ianya bertakung. Bila air bertakung, bawahnya akan keruh. Keladak bawah. Tetapi air yang sentiasa mengalir ini sentiasa jernih. Kalau air sungai itu dia bertakung, apa jadi? Busuk lah. Cukup masa dia akan busuk, ikan akan mati.
Maka dia kena ada sistem penggiliran. Begitu juga dengan sistem ilmu, sistem pembelajaran. Maka hari ini kita bersama-sama dalam murajaah. Saya lebih suka guna perkataan murajaah daripada mengajar. Sebab saya tidak layak untuk mengajar. Murajaah itu iaitu kita sama-sama ulang kaji. Iaitu masih lagi dalam kitab Allah Hakikat Syariat. Ni dia kitab itu. Masih lagi dalam ini susunan daripada Walid Al-Malik. Walid Al-Malik ini masih lagi hidup. Maka susunan tutur katanya, siapa yang hari tu berkesempatan bersama-sama dengan saya tu pergi ziarah iaitu Tok Pulau Manis. Kan nama ada Tok Pulau Manis tu Walid. Walid Al-Malik. Tu ada. Sempena. Sempena nama itulah yang diambil. Kat situ ada makamnya, makam apa? Makam yang disimpannya. Sekejap, saya nak kena. Lupa ambil balik tak ni. Mana saya nak? Boleh dengar tak suara saya? Dengar tak suara? Boleh Suara boleh dengar? Okay, yang ni jelas suara saya? Alhamdulillah. Okay. Maka kalau kita tengok inilah dia buku yang dia bawa. Dan Walid Al-Malik ni kalau ada kesempatan dia sentiasa ada roadshow, dia berjalan. Selalu saya pernah bertemu dengan dia di Bandar Saujana Putra. Mengajar kita akan hudurkan hati. Bagaimana cara kita, ini adalah kemuncak tauhid. Ilmu tasawuf kemuncak dia ni. Kalau contoh kita ni mengaji ustazah, kita ni tadabbur ustazah, kita ni tadarus ustazah, kita ni belajar fiqh ustazah, kita belajar sirah, itu hanya dipanggil lapisan. Kemuncaknya adalah untuk menghilangkan rasa diri kita. Ini kemuncak. Di mana tidak ada berasa apa-apa. Tidak ada rasa wujud diri kita. Yang kita nampak hanyalah tajallinya sifat-sifat Allah. Ini pada kemuncak ilmu tauhid, kemuncak ilmu ataupun kemuncak kita dengan Allah. Maka sebab itulah bila kita pergi pada Tok Salehor tu, bila kita berjalan, kita pergi dekat makam dia, kita pergi tempat suluk dia, kenapa dia turun kat bawah? Dia sedang mencari akan dirinya. Untuk membuang akan dirinya. Itu dinamakan mati sebelum mati. Maknanya kita ni, hidup kita ni, kita kena belajar tanam diri kita ni sebelum kita mati. Macam mana? Buatlah amal kebaikan sehingga kita ini tidak mampu disebut-sebut lagi. Buatlah kita ni derma sebanyak-banyaknya sehingga kita tidak teringat akan derma kita. Itulah dia. Maknanya kena perbanyak. Sehingga tidak kita menyebut-nyebut lagi. Itu namanya hilang wujud diri. Maka yang paling kita takut dan yang paling Allah tidak suka, yang paling Allah benci adalah sifat takabur dan juga sombong. Sifat takabur dan sombong inilah paling Allah benci. Paling Allah tak suka dan dua sifat ini yang menyebabkan iblis laknatullah itu dicampak ke alam dunia. Maka kita kena belajarlah macam mana cara nak buang. Itu dipanggil tarbiyah. Pentarbiyahan. Untuk membuang rasa keakuan diri kita. Kemuliaan, kehormatan. Yang paling bahaya apabila kita menghadapi dalam sistem hidup kita, ini kita ada nama. Ini paling bahaya. Kita diberikan pangkat, diberikan darjat, diberikan nama, diberikan pengaruh. Semua orang kenal kita. Tetapi adakah orang yang mengenal kita itu, kita membawa dia mengenal Allah. Itu dipanggil amanah. So abaikanlah saya punya background belakang tu. Saya pun tak reti lah macam mana letak laptop ni dia tak boleh. Dia tu berlakir balik. So okeylah kot nampak badan dia tu kan. Taklah membatalkan wuduk dan juga tidaklah membatalkan dosa mata. Maka itulah sebenarnya kalau kita tengok bagaimana kita nak capai kepada kemuncak-kemuncak. Moga-moga Allah berikan kepada kita kekuatan. Allah perjalankan kita di bawah jalan-jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya punya guru, dia cakap apa? Senang je nak buang. Dia kata, nak buang sifat rasa keakuan ni, apa yang kau suka tu kau bagi. Saya teringat masa saya pergi ziarah orang tua-tua tu, nak bacakan doa, dia kata jubah saya cantik. Allah dalam hati kau takkan nak bogey sini nak bagi jubah ke dia. Kan?
Balik mau saya takkan baju lagi. Lepas tu saya pun tengok makcik tu. Dia tanya, tempah ke? Beli ke? Kita pun tak daya nak menjawab soalan dia tu kan. Lepas tu, makanya bila saya tengok nenek tua tu, dia kecil lah kalau dia pakai jubah saya tu, mau jadi serelong orang panggil kan. Daripada kepala sampai ke hujung kaki orang tak nampak dia. Balut habis. Orang yang tubuh badan kecil, moga-moga adalah rezeki buat dirinya untuk memakai jubah seperti itu. Jubah yang saya pakai itu bukanlah apa orang kata kerawang banyak, tak. Satu jubah hitam adalah manik. Kalau jubah hitam tu kan ada manik hitam tu kan. Itulah kot. Tapi tak tahulah dia berkenan jubah saya ke berkenan jubah Kak Ain ke. Wallahualam. Dia tak sebut pula siapa punya kan. Tapi bila duk fikir sebab Ustaz Kazim kata, bagi. Dalam hati nak bagi. Macam mana aku nak pakai baju apa? Takkan nak pakai baju kurung Kedah je kot. Dalam hati kan. Macam itulah. Itulah antara mula-mula teknik bagaimana kita nak buang rasa diri. Saya cerita sikitlah bagaimana permulaan penghijrahan saya tu. Mula-mula nak buang rasa pergantungan kepada diri dan juga makhluk. Contohnya kita bekerja, kita yakin kita ada duit. Ini bahaya. Sebab orang yang kerja makan gaji inilah pergantungan dia dengan Allah sangat-sangat tipis. Faham tak? Dia nak MC ke, dia nak datang lewat ke, dia nak curi masa ke, tak ada masalah. Sebab cukup bulan dia tetap akan dapat gaji. Berbanding dengan orang yang berniaga. Sebab itu Allah meletakkan 9/10 daripada rezeki itu datang daripada perniagaan. Kerana apa? Pergantungan orang berniaga kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu secara mutlak. Dia akan cakap, kalau aku buka kedai lambat, orang tak ada. Kalau aku tutup kedai awal, takut orang kejap lagi datang. Maka di situlah dia mengajar tentang pendisiplinan dan juga hardworking. Tapi kadang-kadang orang berniaga ni pun melampau-lampau hardworkingnya. Sampai pergi kepada night hardworking. Sampai malam pun dia berniaga. Bukan sampai malam, sampai pagi pun dia masih lagi berniaga. Itu yang Allah tidak suka. Sebab Allah dah kata di dalam Al-Quran, siang kau pergilah kerja. Sehingga kalau kita tengok wirid-wirid di waktu siang ni semuanya singkat-singkat. Kemudian kau pergilah malam kau beribadah dengan aku. Adillah tu. Tapi kita ni tak, kita nak dunia. Apabila dunia telah masuk di dalam hati, ia ibarat seperti terkena bisa ular. Bukan ular tedung, no. Bukan ular yang duduk depan rumah kita tu yang alat, tok patuk elok. Tak, bukan ular tu. Dia adalah seperti ular orok-orok. Tahu ular orok-orok? Bukan ular olok-olok. Orok-orok tu. Ular orok-orok ni dia banyak di Afrika. Saya semua cerita pasal Afrika ni. Siang tadi pun cerita pasal orang Afrika, leher panjang. Yang ni malam cerita pasal ular Afrika. Mana tahu satu hari saya pergi Afrika. Maka ular tu kalau kita tengok, dia yang ekor dia macam zzz. Dia tengah padang pasir. Ular tu kalau dia sengat kita, dia gigit kita, dalam masa setengah minit dia akan zap terus ke jantung dan kita akan collapse. Itulah cerita ular tu. Begitu jugalah perumpamaan ahli-ahli sufi yang meletakkan apabila, abaikan lagi, jangan pandang. Itu iklan. Iklan, saya tak tahu iklan apa tu. Maka kalau kita tengok, itulah dia sebenarnya ular, bisa ular tu dia boleh masuk, lepas tu dalam with a split second ataupun setengah minit, kalau kita lambat, dia akan terus tangkap jantung dan mati. Itu perumpamaan ahli sufi mengatakan apabila dunia telah masuk dekat dalam hatimu, maka habislah dia akan kontrol semua. Wa na'udzubillah min zalik. Tak saja cuba kita tengoklah. Katakanlah kita ni duduk dengan ahli-ahli pondok, pergi memondok dengan makcik-makcik yang dekat apa. Kalau tengok hari tu kita pergi di mana itu. Tak naklah kita cerita Ustaz Kazim sebab mewah. Pergilah pondok yang malam tu, yang baba tu kan. Hitam je semua. Rasa-rasa ada tak keinginan kita nak beli jubah warna-warni? Ada tak keinginan nak pakai tudung apa? Macam-macam lah kan? Ada tak? Ada tak keinginan kita nak pakai handbag cantik-cantik? Tak ada pun. Sebab kita tengok semua hitam. Sini hitam, sini hitam. Kan? Tak ada ke kita teringin tiba-tiba nak pergi sana nak pakai kasut tinggi ke baju sutera? Tak ada.
Sebab mereka itu tidak ada saingan dan di hati mereka tidak ada dunia. Tetapi cuba kita bergaul dengan orang pergi dinner. Hari ni pergi dinner, esok pergi dinner ada tema pula. Tak maaf lah cakap Tiba kita hari ni pakai baju kelawar, esok pakai baju kelawar. Orang tu bukan kata kelawar, dia pakai baju. Bukan kata kelawar lagi dah. Baju butterfly semua dia pakai. Nampak cantik. Bila kita semakin dekat dengan mereka, semakin dekat dengan mereka, kita ada keinginan. Cantik juga Kemudian, rasa macam nak pakai juga. Sebab kita nak sama-sama dengan mereka. Itulah dia. Apabila dunia telah masuk dekat dalam diri kita. Semua kawan kita pakai kereta BMW. Kita pakai BMX. Rasa macam mana? Setiap hari jumpa kawan. Ni BMW putih, ni hitam. Ni semua BMW. Ada tak keinginan kita? Kawan kita duduk cerita pasal BMW. Duduk je nak minum, kereta aku ni. Ada tak rasa keinginan? Ada. Maka banyakkanlah duduk dengan orang-orang yang berceritakan tentang akhirat. Supaya hati kita ini mati, agar kita mati sebelum mati. Ini teknik. Masa mula-mula saya berhijrah dulu, habis lah. Dah lah tak ada duit simpanan. Adalah berapa sen tu pun habis. 3 bulan tu tak ada gaji lah orang kata. Kereta nak bayar. Macam mana? Berdakwah rupanya orang infak. Baru tahu infak tu apa perkataannya. Ingat orang infak tu banyak. Mana adalah dapat korek-korek tabung RM7. Macam tu kan. Ini ke rasa? Kan? Rasa macam memang kena minta pergantungan kita dengan Allah je. Kekuatan kita. Minta dengan Allah supaya Allah ini membuang rasa keakuan. Selagi mana ada rasa wujud diri kita, selagi itu kita syirik kepada Allah. Tu dalam sikit. Kita dan saya juga dah lama tak buka tentang cerita ni dan juga kitab ni. Saya bermula daripada awal saya mencuburi kan untuk pada pihak ramai ni saya pergi kepada kitab yang biasa-biasa. Saya tak bawa pun pada yang lebih dalam. Tetapi kali ini insya-Allah saya akan bawa masuk lebih. Kita akan sama-sama menyelam lebih dalam. Sebab itulah tadi waktu selawat saya ada beri sedikit pesanan. Iaitu kurang-kurangkan bergambar. Boleh bergambar. Sekeping 2 jadi. Lebih pada tu jangan. Sebab apa? Lagi banyak kita bergambar, lagi banyak wujud diri kita. Sebab tu saya pesan. Mula-mula guru saya juga pesan. First kita ambil gambar tu. Bila gambar tu sampai kat kita, kita zoom kan. Kita cari gambar siapa. Takkan tiba-tiba cari gambar saya pun. Macam pelik ke. Lainlah kalau ada yang admire saya kan. Memang dia cari gambar saya. Tapi mungkin kita akan cari gambar kita dulu. Betul tak? Kita zoom tengok, tudung aku sengit. Aku tak sedia, mata aku pejam. Contoh kan. Di situlah belitan nafsu untuk menaikkan wujud diri. Nampak? Halus kan? Bila ada rasa, cantik ke aku? Habis. Di situlah sebenarnya membakar amal-amal kita. Membakar akan tujuan baik kita. Dia bukan nak salah iblis, salah nafsu. Maka kadang-kadang kita penat. Penat. Nak capai pada tahap ini perlukan pengorbanan, kepenatan, tangisan, apa lagi? Ketidakselesaan. Kita akan mengharungi ni. Tetapi rupa-rupanya hanya sia-sia. Tak apa-apa. Sebab apa yang kita buat itu akhirnya kita sendiri yang membakar. Itu yang kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang panggil sebagai amalan-amalan yang bocor. Kan? Kita tengok solatnya banyak, zikirnya banyak, bacaan Qurannya banyak, tetapi tidak merubah akan dirinya. Wa na'udzubillah min zalik. Itu saya bagi pesanan buat diri saya lah, khususnya. Yang selebihnya Sebab dalam kita menyampaikan Islam ini, dalam kita menyampaikan akan Allah ini dia bersifat tegas. Rasulullah juga bersifat tegas. Sebab kita sedang membawa akan wujudnya Allah, bukan wujudnya diri. Maka itulah dalam sambungan pada muka surat 42, kita sambung diri adalah ibarat mayat yang terbujur kaku. Kita tengok mayat. Kak Lia ada kat sini. Kita mohon doakan Kak Lia moga sihat. Sebab Kak Lia ada tas.
Saya mohon itu kat Kak Lia untuk buat majlis program pengurusan jenazah. Saya jemputlah semua. Semua, walaupun kita ni ada 3,000 orang kat dalam ni, saya jemput semua ni. Macam tengok mana 3,000 orang. Perasan Ustazah ni. Biarlah perasan situ tak. Kita jemput semua agar kita dapat merasai akan kematian. Kenapa nak rasa mati? Supaya hilang cinta dunia. Hilanglah nafsu kita. Kalau siapa masuk dekat dalam makam Tok Selehor tu, rasa-rasa duduklah kat dalam tu, itu kita duduk 3 minit pun tak sampai, duduk 3 jam. Kena punishment duduk dalam tu. Saya kata, ni menakal sangat meh duduk sini. Duduk 3 jam dalam. Rasa-rasa keluar tu nak pergi tak pasal Siti Khadijah. Tobatlah home tak nak pergi lah. Maksudnya. Faham tak? Gelapnya. Kita seorang-seorangnya kat dalam tu gelap. Kita orang masuk lahat ni. Kan? Asyik ada lahat. Bayangkan, itulah kehidupan hakiki kita. Kehidupan yang sebenar-benar diri kita. Yang kita tengah hidup di alam yang nyata ini adalah alam yang dipanggil tipu daya. Yang kita masuk dekat dalam lahat, itulah yang hakiki. Yang kekal. So itu pembelajaran bagaimana kita nak bawa diri kita ni ibarat seperti mayat. Maka renunglah mayat. Mayat ni kalau kita nak tengok bagaimana dia ini sifat dia. Pertama sekali yang akan dibuang nama. Kita nak orang sebut nama kita. Kalau orang tu nak bagi apa penghargaan, dalam hati sebutlah nama aku. Contoh tak pun kadang-kadang dekat dalam grup tu panjang dia menulis Nak tengok ada tak dia kredit nama aku. Contohlah, kita ni AJK program contoh. Program dah berjaya, ramai orang suka, happy. Yang hadir ketika itu 400 orang. Maka ketika itu ada sebelum nak tutup grup tu, ada pun Assalamualaikum. Bermulanya tutur bicara. Saya rasa seronok Duna, terima kasih yang tidak terungkap. Kita nak tengok, kita AJK. Adakah nama kita ni dikredit situ? Faham tak? Dia tulis panjang nak dekat 2 muka surat WhatsApp. Kan kalau dia add nama kita tu ada colour biru. Tu dia nak add nama kita lah. Maknanya nak kredit nama kita. Nampak bagaimanakah sistem WhatsApp hari ni nak mewujudkan diri kita? Dia tulis panjang-panjang tak, dia tak kuasa aku nak baca. Tak tengok kalau kredit nama aku ni aku nak baca tak? Persoalannya, kita tanya diri kita. Dia dah tengok panjang tu, ada tak dia kata, ada tak tulis nama kita? Kalau tulis nama kita tu, kalau saya memang minta padam nama saya. Sebab di situ menguji akan keikhlasan hati saya. Ini kalau saya lah, kalau orang lain wallahualam lah, mungkin Kak Aino tak sabar, apa hal nama aku tak tulis. Aku yang sungguh-sungguh turun naik bas buat announcement. Contoh ini contoh. Kan? Kan? Sebab kita AJK kampung. Sebab di situlah bagaimana nafsu itu akan bangkit lagi. Bagus ni. Sebab tu screenshot pula sebab nama kita terpampang situ kan. Maka inilah bagaimana dia amal itu menjadi bakaran. Pandanglah mayat. Pertama sekali nama kita akan dibuang. Okey, katakanlah malam ni saya meninggal, kejap lagi pukul 10 malam. Datanglah Kak Lia mesej dekat dalam grup. Assalamualaikum. Duka cita dimaklumkan bahawa Ustazah Siti Aisyah binti Rosli telah pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je titik. Dia sambung ayat di bawah tu, moga arwah. Dia dah start tukar nama kita kepada arwah. Nampak? Jangan nak bangga ada nama sangatlah. Ada pangkat, ada darjat. Kat situ dia umum je. Dalam kod yang pertama itu dia kata, moga Allah yarhamah ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Masa nak bagi tahu tu je, akan ketajaan kita tu ada nama kita. Kalau saya orang panggil Ustazah lah. Kalau orang lain mungkinlah letak yang berbahagia, Datuk, Datin Seri, Profesor, Doktor, semua kan nak tulis mungkin. Tapi kalau kita bayangkan lepas tu
nama yang pertama akan dibuang apabila kita mati. Lepas dia sebut Allah ya Rahamah, apa lagi jadi? Kemudian, salam takziah, gedegang, gedegung, gedegang, gedegung. Ada satu soalan. Bilakah jenazah akan dimandikan? Daripada nama tukar kepada arwah, daripada arwah tukar jadi jenazah. Okey, jenazah akan diangkat dan dimandikan pada pukul 11.45 di surau sekian bin sekian. Settle. Habis dia selesai, jenazah akan dimandikan, apa ayat akan keluar? Bilakah mayat akan dikuburkan? Jenazah tadi dah bertukar menjadi mayat. Nampak? Apa gunanya wujud diri kita ni kat dunia? Maka bila dah tukar jadi mayat tu, tak ada imam pun yang akan solatkan kita lama-lama. Imam kalau boleh nak cepat, sebab tu Allah tak izin rukuk dan sujud. Takbir berdiri je. Macam ni lah. Nak cepat. Nak selesaikan dengan cepat. Tetapi kita sebagai arwah dan mayat, kita minta pada mereka menjerit-jerit roh kita ini, lamakan doa padaku, lamakan. Tetapi kita ahli dunia nak cepat ni. Sebab tu urus jenazah ni, kalau tanya orang yang menguruskan jenazah, lebih kurang 2 jam settle lah. Dah tanam siap kampus. Tak boleh lama-lama. Begitulah akan yang dipanggil sebagai simbolik kehidupan kita. Hanya seketika. Bayangkan mayat boleh buat apa? Terbujur kaku, duduknya di bawah. Walau setinggi mana tingkat dan darjat kita, setinggi mana pun ilmu kita, secantik mana pun wajah kita, sekurus mana pun body kita, tetap duduk di bawah. Mana ada mayat duduk atas? Tak boleh Ustazah, dia ni pangkat tinggi, kita letak di atas. Ya ke, yang meninggal ni siapa? Ini Sultan Ustazah. Ada? Tak ada, tetap juga di bawah. Itu hakikat hidup kita. Maka kenapa kita ini nak rasa sentiasa duduk di atas? Bagaimana nak hilangkan wujud diri? Maka itulah dalam perjalanan kita untuk mengenal siapa Allah di sisi kita. Kita duduk dalam majlis ni pun sebab Allah aja. Rahmat Allah. Telinga kita ni Allah suruh dengar. Sebab kita bukan dengar melalui telinga, tetapi kita mendengar daripada as-sami', pendengaran Allah. Mata yang kita pandang kitab ni bukan kita pandang melalui mata kita, tetapi kita memandang melalui al-basirun Allah. Di situ berlakunya akan tajalinya sifat Allah. Maka apabila kita tengok akan hakikat kehidupan kita, kita tanya, ni masih hidup, ada peluang, ada ruang, ada masa. Duduk merenung. Tengok keliling rumah. Tengok keliling rumah kita. Semua lengkap. Kalau kat dapur tu, kalau tak ada rice cooker, memang kelakar lah kata. Pergi-pergi, rumah Kak Lia ada rice cooker. Rumah Kak Lia tak ada rice cooker, memang pakai atas dapur. Gelak setaman kita. Tak. Komplit rumah kita. Kalau buka kita punya baju tu, zoom, satu almari. Yang baju tidur lain, yang baju pergi pasar lain, yang baju berzumba lain, yang ini lain, semua. Kalau colour putih tu ada 5 jenis colour putih. Ini putih kuning Ustazah, ini putih soya Ustazah, ini. Kita tanya diri kita. Semua tu kita akan tinggalkan. Pakaian terakhir kita ada tak? Cuba tanya. Apa pakaian terakhir? Kita bukan Siti Khadijah nak tunggu pakaian terakhir turun daripada langit. Pakaian kain kapan pun tak ada. Macam mana? Rumah saya ni kain kapan tu depan pintu, buka pintu nampak dia dulu. Saya tanam cendawan sebelah dia, tak hidup. Agak cendawan tu macam mana nak hidup atas aku kain kapan katanya. Sebab apa? Untuk kita merenung. Bila kita keluar pintu ni, dalam hati tengok dia dulu. Balik tak aku ni. Bila kita masuk rumah ni, kita pandang dia lagi. Nak mati ke aku ni? Sentiasa kita muhasabah diri kita. Untuk kita renung. Hidup ini untuk sedar diri, bukan sedarkan orang. Maka bila ada kesedarannya itu, maka berlakulah amal. Bila ada amal itu, maka dengan amal itulah yang mendorong kita kepada jalan-jalan yang Allah sedang nak susun.
Jalan yang kita sedang masuk ni jalan yang licin, jalan yang halus, jalan yang tajam, jalan yang licin. Tak ada orang nak masuk jalan ni. Kita je berani. Ibarat jalan ni yang kita masuk ni kan, ular dah tunggu standby. Mari sini kau, aku patuk. Jalan kita depan je ni, confirm ada harimau yang akan baham kita. Inilah jalan yang kita lalui. Kita menungkah arus. Arus perdana macam ni, kita jalan macam ni. Kalau ikutkan kepada bagaimana pembangunan hari ni, kita kena jadi macam ni, kita kena jadi macam ni, kita kena jadi macam ni. Tetapi Allah tidak ajar kita jadi macam tu. Allah hanya ajar kita jadi yang bijaksana dan zuhud kepada Allah. Biasa. Jadilah orang yang berfikir, orang yang bijaksana. Orang Islam ni orang yang bijaksana. Sebab tu dia ada hukum dan hakam. Dia kena ada persoalan. Dia kena ada semua garis-garis panduan. Pandanglah diri kita seperti mayat yang terbujur kaku. Bila Allah menarik segala zatnya, apa jadi pada kita? Ada orang puji mayat. Mak ai cantik betul lah mayat Kak Ain hari ni. Ada orang puji mayat? Tak ada orang. Siapa yang bercita-cita sangat, yang suka sangat pakai pakaian ketat tu, saya harap bersabar. Dekat dunia tak payah pakai. InsyaAllah kapan nanti balut dengan ketat tu. Tunggulah. Masanya akan tiba tak lama. Kalau kita tengok anak kita, ya Allah pakai ketat, sendat, mendat, pesan kat dia. Kau sabar sikit lah. Sebab tak ada orang. Tanyalah pengurusan jenazah. Ada tak jenazah boleh dibalut longgar-longgar? Cuba tanya dia. Boleh tak Kak saya balut ni longgar? Tak boleh. Rapat, rapi. Solid, molid kita. Diadu. Sebab apa? Allah tahu. Kita kat dunia nak akan ketat-ketat kan. Allah kata sabar. Nanti kau duduk meninggal, nanti aku balut kau ketat. Terus kau duduk dalam kubur terketat terus. Tak ada orang terhanggar pun. Maksud gitulah. Ini saya buat lawak je lah. Tapi itulah kita renung. Renung diri kita. Dan kita tengok lagi apa mayat boleh buat. Ada orang cakap, dia ni dulu kan ilmu tinggi. Tak ada. Jadilah orang yang mati, apabila dia mati, dia pergi, dia meninggalkan nama. Tinggalkan. Waktu dia matilah baru kita tahu akan kewujudan diri dia. Oh, tak perasan dulu. Rupanya ada, rupanya Kak Ani. Contoh kan. Kak Ani tu dah meninggal Ustazah. Yang mana? Kalau dia solat Ustazah duduk kat tepi tiang, sekarang dah tak ada. Kita jadi orang seperti itu. Waktu dia ada, kita tak perasan. Waktu dia tak ada, oh ya ke? Dia lah yang naik basikal pagi-pagi Ustazah. Contoh. Jadilah orang yang seperti itu ketika tiada kita mencari. Jangan ketika mana kita tak ada, orang jadi sokak. Maka apabila roh dimasukkan ke dalam badan, barulah segala alat tersebut berfungsi. Alat apa? Itulah sifat-sifat Allah mula bermain dekat dalam badan kita. Pendengarannya, penglihatannya, jantung kita, penggiliran ni, turun naik nafas, apa lagi, pergerakan. Roh kita juga memiliki sifat, ia juga adalah adat Allah untuk menunjukkan sifat ni. Hakikatnya, kita ni, Allah ubah muka kita ni, yang seorang karakter macam ni, yang seorang macam ni, yang seorang macam ni, ini adalah tentang sifat Allah. Allah nak suruh kita kenal akan diri. Cuba muka semua duk pakat sama. Tak ke bosan? Oh, muka Cik Ustazah. Oh, muka Cik Ustazah. Kita pernah tengok orang muka sama. Macam minion tu kan sama. Minion sama. Bosannya. Tak tahu mana satu betina, satu jantan. Contoh. Bosan. Lepas tu perangai sama tu. Perangai lompat tu pun lompat. Dia ni memang suka melompat dia ni. Maknanya tidak ada keceriaan. Tidak ada keharmonian. Di situlah Allah ini, dia ingin mengharmonikan, maka dia melakukan penggiliran di atas muka bumi ini. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sihat, ada yang sakit, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang putih, ada yang hitam. Macam-macam. Ada yang baik, ada yang jahat. Apa lagi? Ada bodoh, ada pandai. Tak boleh semua pandai kat dunia ni. Siapa nak belajar? Semua okey, buka kitab hakikat syariat. Tak apa Ustazah, saya dah pandai. Semua nak bercakap dah pakat. Maksudnya ada dah Allah menyusun posisi-posisinya. Ibarat seperti rumah. Apa guna rumah ada tiang tak ada bumbung?
Rumah tiang bukan main cantik lagi. Bumbung tak ada. Apa jadi? Hujan, banjir. Apa guna ada bumbung tak ada tiang? Roboh rumah. Kan? Apa guna ada rumah tak ada pintu? Nak masuk ke mana? Saya fikir. Ada rumah tak ada pintu. Macam mana susah nak masuk? Entah. Apa guna ada rumah tak ada tingkap? Apa guna ada rumah tak ada lantai? Masuk je zerulu masuk ke bawah. Maknanya ianya saling berkait. Dan ianya saling memerlukan each other. Maknanya kita ini dalam persatuan atau perjumpaan kita itu, inilah Allah sedang memainkan sifat-sifatnya agar sentiasa bekerja sama. Kalau kita tengok sifat kita ni, tengok 5 jari kita ni. 5 jari ada semua sama je. Sama. Macam mana? Tak nak kata sama tu dah macam cacat dah saya rasa. Kata cari cacat lah. Maknanya sama. Ni sama je, sama rata kan. Boleh genggam tak? Tak boleh genggam. Macam mana nak makan kalau semua jari sama? Macam mana nak cangkuk? Tak boleh. Nampak? Macam mana kita nak buat macam ni? Pun tak boleh. Apa lagi? Jangan 5 jari ni yang duk sama rata. Cuba sama rata kan. Tak boleh buat apa-apa. Maka Allah itu cukup sempurna. Apabila kita tengok ni, kita nampak ada turun naik, ada keruh gemuk, semua ada. Kat sini je. Untuk kita melihat tentang keindahan Allah yang Allah ciptakan di sebalik diri kita. Pun kita tak habis nak tadabbur. Sibuk tengok tangan orang. Buat apa? Cantik, tangan dia putih. Tangan sendiri tu tengok. Kan? Sebab kita ini kurang bersyukur akan diri kita. Dahkah Ain tengok pula tangan dia. Tetapi kadang-kadang kita tak perasan akan hakikat hidup kita. Cuba kalau kita bayangkan gigi kita ni. Semua sama rata. Semua ni gigi kapak. Semua sampai ke belakang. Apa jadi? Macam mana? Maka makanlah daging cenyah. Tak cerita apa? Yang sibuk sangat dengan tai hidung tu. Kenapa marah dengan tai hidung? Tak boleh sahaja tai hidung terkeluar sih. Bayangkan tak ada tai hidung. Apa jadi? Semua habuk sedut masuk paru-paru. Semua Allah ciptakan itu untuk mentajalikan la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau tahu, engkau akan bersyukur. Apabila engkau tahu, engkau akan bersyukur. Itu yang Allah nak sampai kita tersungkur. Ya Allah, bayangkan hidup kita tak ada bulu roma. Ni tengok tangan kita ni bulu roma tak ada. Apa jadi? Jangan main-main tau orang tak ada bulu roma ni. Macam mana sistem perkumuhannya? Bukan perkumbuhan. Perkumuhan. Maknanya tak ada keluar peluh. Macam mana? Nak keluar ikut mana? Ini tak ada bulu dia buang. Bulu yang patut dibuang disimpan. Pelik sungguh manusia. Bulu hari-hari tu buang. Jangan simpan. Bulu apa? Maksudnya begitu. Pelik manusia. Apa lagi yang kita perlu lihat? Ini yang kita nampak macam kelakar. Tetapi sebenarnya inilah yang kita tak cakna. Sebab tu kita jadi kurang bersyukur. Yang kaya hidupnya semakin kaya. Dan semakin bongkak. Sombong. Takabur. Gelik. Kata apa? Ingat aku gelik ni percuma dapat duit. Bahasa Tok Guru ke saya. Tok Guru saya kata, ya Allah, istighfar. Malu. Yang tegur tu lelaki. Kalau tegur perempuan tak ada masalah. Maknanya seorang lelaki menegur seorang perempuan. Tak tahu tahap malu nak letak mana. Nampak? Malu. Ulama pula tu tegur, dia boleh menjawab dengan kata-kata begitu. Wa na'udzubillah min zalik. Memang duit tu Allah bagi sebab Allah pemegang janji. Kalau Allah tertulis dekat Lauh Mahfuz, engkau walaupun kau engkar kepadaku, tapi aku janji dah bagi engkau jutawan dekat dunia, aku tetap akan bagi. Walaupun kau melakukan keengkaran hari demi hari, saat demi saat. Tetapi Allah akan ungkit ketika hari pembalasan. Kalau dia buat salah, tak terlibat ke kita, tak ada masalah. Tak terlibat pada ulama', tak ada masalah. Tetapi ulama' juga akan ditanya kenapa tak tegur dia. Ini jadi masalah. Kita tegur kita pula salah. Pantang ditegur. Ada masalah hati. Ada pula yang tukang backup.
Jangan sama ratakan golongan-golongan ini dengan kami. Kami ini duk pergi juga belajar usrah. Marah pula. Sepatutnya dia tidak boleh marah. Dia menasihati kepada golongan tersebut. Sebab dia lebih arif. Nasihatlah, jangan lawan tok guru. Ulama yang kau tegur tu. Bukan mamak kedai mamak. Kau tak faham ulama dengan mamak tak ada beza. Itu namanya biadab. Minta maaf cakap. Bak kata guru saya. Dia kata apa tahu? Kalau ada depan saya pang di situ bagi. Biar sampai berdengung telinga dia. Sebab apa biadab? Kita tegur sebab kita orang Islam. Kita cakap bukan sebab kita dengki benci ke dia. Tak. Sebab kalau bagi pada ulama tu pun duit sebanyak dia pun ulama tu tak nak. Kita tegur kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita semua akan ditanyai. Jangan sibuk dengan amalan sendiri. Sebab itulah sifat-sifat ini tadi kita nampak kenapa ulama ni tegur. Sifat ajabar Allah. Kemarahan Allah. Ketegasan Allah. Hakikatnya Allah lah yang menegur. Bukan kita. Sebab mereka ini adalah golongan-golongan yang mengaji. Mereka ini adalah wakil, wasilah di akhir zaman. Hari ini ulama diboykot. Yang dinaikkan selebriti. Habis apa kita buat kat rumah? Gigit kuku. Kak, gigit kuku. Tak apalah Ustazah. Buat apa? Kita nak buat apa? Tak apa Ustazah. Itu biarlah. Dia orang settle. Apa lagi? Tak apa Ustazah. Itu pejabat agama. Tak payah harap pejabat agama. Pergi tengok Facebook. Tengok pejabat agama pergi mana sekarang? Bersukan. Majulah sukan untuk negara. Apa yang nak dimaju tak tahu. Pergilah bagi atlet pergi. Yang kita sibuk apa? Nampak apa jadi? Siapa yang nak tegur mereka ini? Jangan suruh saya tegur. Saya berani cakap kat sini je. Jangan viral pula. Jadi viral saya pula kena disaman pula. Kan? Saya bukanlah Nabi apa? Nabi Yusuf. Nak apa? Berdakwah di dalam penjara. Maka itulah kita tengok. Bagaimanakah hari ini? Kita kena bangunlah semua ni. Kita ni ramai ada 3,000 orang yang tengah dengar ni kan. Tak payah ramai-ramai 3,000 lah yang terlibat. Kita yang ada berapa orang ni? Pergi ke berapa orang? Tak nampak ni. Ada berapa orang? 9 orang ni. 9 orang ni kalau bergiat aktif saya tak tahulah. Tambah ketua kelas pun ada sini ni. iPhone Nohani ni ketua kelas saya ni. Kalau dia ni, dia tu kena berjihad lebih sikit. Ni orang kuat. Ni kat umur ni pun rajin juga buat video TikTok. Buat TikTok sikit satu kali. Kak Ain pun sama. Cuba bersungguh-sungguh berdakwah. Akhirnya mereka akan malu. Kita buat bukan kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kelas saya ni diam pula dia. Dia buat apa situ dah? Ada ni. Nampak? Tapi inilah sebenarnya hakikat yang berlaku pada akhir zaman. Maka roh kita ini, kita ni bersifat apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya melainkan engkaulah ya Allah. Sebab itulah perbanyakkan la ilaha illallah. Tidak ada melainkan engkau Allah. Illallah. Itulah kalimah tauhid. Oh tak apa Ustazah, saya amal dah 70,000 dah, saya dah lepas dah kalimah tu. Tapi ada wujud diri habis. Maknanya amal dia tidak sampai pada kemuncak. Semuanya hanya pinjaman yang Allah beri pada kita, yang kita perlu pulangkan balik. Pinjaman Allah kepada kita. Maksudnya macam mana? Apa yang perlu kita buat? Lepas pinjam bayar. Tak reti-reti nak bayar. Maksudnya, ia adalah satu perumpamaan yang akan kita ditanyai. Allah ini sifatnya tidak mengungkit di dunia, tetapi Allah ini mengungkit di akhirat, iaitu hari apa? Siratal ladzi. Sirat itu, perjalanan sirat itu. Pertama kita ucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tanya diri, banyak ke aku ni dah puji Allah, Rabb sekalian alam yang menciptakan alam buana ini. Banyak ke aku puji Allah? Adakah telah melebih-lebih dan melampau-lampau aku memuji Allah? Ar-Rahmanir Rahim.
Dialah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sebab Allah tahu kita kurang puji dia. Dia kata apa? Akulah maha pemurah lagi maha mengasihani. Maliki yaumiddin. Ayat yang keempat terus tentang aku pemilik hari pembalasan. Malik pemilik. Din. Kenapa Allah tak letak maliki yaumin akhirat ataupun maliki yaumin jaza, pembalasan. Kenapa Allah letak maliki yaumiddin? Din tu pembalasan di atas agama yang kita ikut pada jalan dunia. Wa na'udzubillah min zalik. Yang Allah akan hisap kita satu persatu. Itu kalimah Al-Fatihah. Sampai nombor 3 pun kita dah collapse lah sebenarnya. Tak payah tanya tentang surah Al-Baqarah. Tak payah tanya tentang surah Ar-Rahman. Surah Al-Fatihah pun kita dah cukup menggeletar. Bila Allah kata, akulah pemilik hari pembalasan. Pembalasan yang mana? Din, jalan yang kau telah ikut pada dunia. Din tu agama. Agama apa yang kau bawa? Sebab tu bila saya borak dengan sahabat, saya kata inilah sebenarnya orang Islam. Saya katakan. Dia pun cakap apa? Sahabat tu cakap, tak juga orang Islam. Orang kafir macam tu. Puncanya orang kafir ni tak ada Tuhan, tak ada Allah. Kita ada Allah. Sebab itu musuh-musuh Islam hari ini sedang membanteras kita. Sehingga kan hari ni perasan tak trend rambut? Trend rambut budak lelaki, sini dia licin. Dia licin sampai ke belakang ada jambu di sini sikit. Sini ada satu. Trend. Kalau tak silap saya, trend pemain bola sepak Manchester United. Cik macam tahu. Kalau tak silap. Kita pun ikutlah kan sebab Manchester kan pemain bola sepak dia pun buat trend. Orang kita, anak-anak kita pakat ikut. Tahu tak? Hukum memotong rambut macam tu Nabi tak suka. Yang dipanggil khazak. Hadis Nabi kata kau jangan buat macam tu kerana apa? Itu adalah potongan-potongan rambut orang kafir Quraisy. Hatta tentang misai dan janggut ni. Misai, orang kafir, dia buat apa tau? Misai dengan janggut ni dia sekali. Nabi kita buat apa? Dia punya tak nak samakan kita dengan orang kafir Quraisy ni. Dia kata orang Islam cukup ada janggut, buang misai. Macam tu sekali Nabi. Nak membuatkan perbezaan. Tapi hari ni duk pakat tak belajar. Duk tak belajar hadis, tak tahu. Duk pakat buat. Dah jadi trend. Bukan kata sini sampai sini. Sini punya sambung sekali. Kan trend. Maskulin. Allahu Akbar. Rasa-rasa Rasulullah kenal tak kita. Inilah kita baru nak tahu. Maka sifat pada roh bukannya pinjaman tetapi sifat yang dipersifatkan oleh Ar-Rahman. Maknanya dalam tubuh badan kita ada roh. Dalam roh itu yang menjalankan segala rasa sifat itu sebenarnya sifat daripada Ar-Rahman. Hujah tentang Ar-Rahman ni, daripada hari ni, kata daripada start kita hidup sampai kita mati tak pernah habis. Takkan habis dengan kalimah Ar-Rahman ni. Maka yang kita duk belajar hari ni, duk belajar basic kan. Sebab tu kadang-kadang kita belajar Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia tak lagi jauh. Dia tak boleh masuk kepada Al-Malik Al-Qudus As-Salam. Boleh masuk tetapi tak detail. Maka manusia ini bila dia kenal semua sifat Ar-Rahman, dia kata apa? Aku ni ada apa? Kita ada apa? Tak ada apa. Kerja kita Allah tentukan. Rezeki kita Allah bagi. Nyawa kita Allah bagi. Anak kita Allah cipta. Suami kita Allah temukan. Apa yang kita buat? Kita sedang diperjalankan di atas layar yang telah ditulis oleh Allah. Macam cerita Mak Kilau lah. Kan skrip dah ada. Penggambaran dah ada. Tinggal Mak Kilau tu nak go in actionnya. Kitalah in action yang sedang memperlakukan apa yang Allah sedang uruskan ataupun apa yang sedang Allah lakukan kepada kehidupan kita.
Tetapi di sinilah kita teruji. Apabila kita tidak mencari Allah, kita membesarkan nafsu, maka ada dua cabang. Surah Asy-Syams. Beruntunglah orang yang menyucikan, merugilah orang yang mengotorinya. Nampak? Penting cucikan hati. Sebab ni tajuk Tazkiyatun Nafs ni tak pernah berhenti. Macam mana nak cuci hati Ustazah? Duduk tafakur, istighfar, melalak. Tu lah. Munajat nangis. Renung diri. Pergi mana-mana, balik duduk rumah. Duduk tafakur. Apa aku dah buat ni? Bukan duduk dalam kubur ke? Duduk dalam kubur pun lagi bagus. Renung. Gerun. Kita renung diri kita. Di mana kita? Di manakah titik tolak hidup kita? Sebab tu ya, kita pun siapa yang pergi ziarah itu memang kena tarbiyah cukup-cukup lah. Yang kena marah, kena marah. Yang nak marah pun boleh jadi tahan. Sebab itu proses pentarbiahan diri kita. Allah sedang lenyek kita, tekan kita buat. Tahan dengan tak tahan lah. Kita tahan, alhamdulillah balik juga. Duduk rumah sengih juga. Kalau tak memang dah ramai dah balik tinggal dekat Kelantan tu, lantak lah. Saya tak ingin nak ambil tahu. Contoh lah sini kan. Maka itulah sebenarnya nak diceritakan kita ni diperkuasakan oleh kudrat Allah yang ada had dan masa yang ditentukan, sekadar mana yang dihadkan. Ini yang kita kena tahu tentang Ar-Rahman dengan Ar-Rahim Allah. Pemurahnya Allah kepada kita ada had. Sebab tu orang tu boleh dapat lebih, orang ni boleh dapat kurang. Sebab apa? Dalam diri kita ada, dia panggil kuantiti yang mampu kita tampung. Allah kalau dia tak mampu bagi, dia tak akan bagi. Dia lebih tahu akan diri kita berbanding diri kita mengetahui. Bila kita faham akan teknik ni, kita tidak akan rasa stres, tak akan rasa kecewa, tidak rasa depression, tidak rasa marah. Sebab Allah tahu had kita untuk tampung. Ustazah, saya ni minta maaf lah Ustazah, memang daripada dulu sampai kini sentiasa diuji bertalu-talu Ustazah. Allah tahu kita mampu tampung, kalau tak Allah tak bagi. Andai kata Allah tarik akan ujiannya itu, apa jadi? Takut-takut jadi apa? Takut-takut diri kita makin lara dan kita akan melakukan kerosakan kepada Allah. Itu hujahan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Itu baru Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman maksud apa? Apa yang Allah berikan padamu ikut pada kadar apa yang kau mampu. Ustazah, gaji saya 1,000. Itu je kadar Allah bagi. Allah tak akan bagi RM1,000. Kalau kau ada RM1,000, RM1 itu kau akan bongkar. Cuba kalau kita buat kuliah macam ni dekat semua golongan bisnes. Semua pekerja-pekerja tu, biar diorang ni tak bergaduh sama sendiri tau. Ini tak bergaduh nak naik pangkat. Apa lagi? Tikam menikam. Apa lagi? Apa lagi diorang buat? Fitnah memfitnah. Guris mengguris. Ada macam lagu kan? Saya bukan Ustaz Kazim boleh nyanyi-nyanyi. Tikam menikam. Tak ada. Kan? Kalau kita boleh bawa. Sebab hari ni ramai orang yang depression sebab apa? Cita-cita je dan juga apa angan-angan dia tu tak kesampaian. Maka stres. Dah buat sungguh-sungguh dah Ustazah. Sehabis baik dah akak buat. Akak dah bawa bas masa budak sekolah dah balik pakai bas. Tapi tak ada orang nak naik bas akak. Contoh Kak Ani lah kan. Apa perlu Ustazah saya buat? Baliklah, dah memang buat tu sekolah budak habis. Nak buat macam mana? Macam tu je. Sebab Allah tahu kadar. Bila masuk kepada Rahim, Ar-Rahim Allah akan beri kepada kualiti terhadap kadar tersebut. Dia dipanggil penggiliran. Had Allah bagi, contohnya tentang rezeki, kata dapat sebulan 1,000. Allah bagi 1,000 ni. 1,000 ni dia berkait dengan Rahim Allah. Ar-Rahim Allah itu bermaksud dengan kadar 1,000 ni tadi menentukan akan kualiti kepada sini. Itu dipanggil rezeki yang berkah. Ini konteks rezeki saya bawa ni. Belum saya cerita konteks umur.
kesihatan. Apa lagi? Yang kita sering resah-resahkan, pangkat, darjat semua tu. Semua tu. Macam mana Allah boleh bagi? Berdasarkan kualiti yang tadi. Sebab tu ada orang hidup dia tenang je. Walaupun duit dalam pocketnya hanya ada RM1. Sebenarnya kalau nak cerita, dekat perjalanan kita satu bas hari tu. Ini cerita real Cuma saya tak sebut nama. Saya tak nak aibkan ni. Dalam satu bas tersebut, yang kita duduk pergi kan. Ini kita cerita habis sini lah untuk menjadikan pengajaran. Apabila diumumkan bahawa ada penambahan kutipan duit untuk hotel kan, kita kena nambah duit kan. Kita pun tengok ceria je orang itu. Macam tak ada masalah. Sedangkan hatinya itu Tuhan je yang tahu. Yang dia ni tak ada duit pun nak bayar. Memang tak ada duit. Walaupun hanya pada ketika tu kita kena tambah kan. Lebih kurang lah 50-60. Macam tu kan. Kita bayar. Semua orang okey. Boleh bayar kan. Dia punya hatinya itu kan. Muka je nampak ceria kan. Nak buat macam mana? Takkanlah nak cakap aku je seorang tak mampu bayar. Sampailah terdetik dia hatinya itu kan. Dia terdetik dalam hati dia kata tak ada ke orang nak infak ke aku ni? Ini saya cerita bukan cerita saya So macam saya pun dapat borak lah dengan dia kan. Masa tu macam so dia cakap punyalah dia rasa macam keresahannya tidak terkata. Nak cerita, saya tengah nak relatekan tentang kudrat sekadar mana yang telah dihadkan. Maknanya dia memang tak ada duit tang ni. Tiba bila akhir-akhir sekali pap ada orang bayarkan untuk dia. Sebab Allah memang tak bagi dia duit lebih. Kerana apa? Had dia tara tu berbanding dengan bagaimana dia boleh dapat kepada yang dipanggilkan kepada golden tadi itu adalah based on kualitinya persandaran kepada Allah. Ini cerita real ni. Sebab itulah saya ni antara orang yang sangat-sangat berkeras ataupun bertegas apabila ada hidden cost. Saya tak suka. Dah benda-benda macam ni lah. Kadang-kadang bila kita cakap kita jadi malu. Orang akan cakap gitu gini, orang takkan faham kita. Tetapi bila orang tu nak bercakap, orang tu takut aib diri dia. Nampak tak? Banyak peranan yang kita kena main. Maka kita jadilah hati yang ada rasa belas kasihan. Bagaimana kita nak tangani benda ni? Bukan menggunakan kuasa veto. Wajib bayar. Ingat apa? Kalau tanya Kak Ani, memang duit dia tebal. Kalau tanya kita yang tak ada duit. Tapi Allah tarik kita punya pergi Siti Khadijah lah apalah semua tu. Jadi itu yang boleh bayar tu. Sebab Allah itu saya sangat kalau orang nampak macam kenapa Ustazah macam ni? Saya bukan nak tunjuk tapi saya tak boleh. Mungkin pada kita dengan harga RM2, RM3, tak apalah takkan tak ada duit RM3. Kita kata Allah dah hadkan pada dia RM3 tu dia tak ada. Kalau dia cerita dengan orang aib diri dia malu. Maka mana yang kita nak ambil timbang tara kira? Mana? Ini dipanggil ihsan. Maka banyaklah yang perlu kita tahu. Semuanya telah diperkudratkan dan diperkuasakan oleh Allah. Maka Allah juga iradah. Dia berkehendak kepada diri kita. Sekadar mana yang dihadkan dan masa yang ditentukan. Ini pergi minta panjang umur. Macam mana? Saya memang daripada dulu, mula-mula berhijrah, saya memang minta pada Allah, jangan panjangkan umur saya lebih daripada umur 63 tahun. Masa tu kita pun dah belajar tentang Rasulullah, jangan minta lebih. Tapi orang hari ni, umur 65 tahun minta panjang umur lagi. Maknanya orang tu sangat kuat lah. Kuat sangat. Pada saya dia sangat kuat. Sebab apa? Mungkin Allah berikan kepada dia iradah yang telah dihadkan pada masa yang telah ditentukan. Tapi janganlah buat lepas ni buat birthday kan Kak Ani pendek umur Kak Ani. Jangan zikir panjang umurnya. Tak adalah dah tukar pula kan. Semenjak masuk kuliah Ustazah ni, moga angkat tangan ya Allah pendekkanlah umur aku ya Allah. Tak. Kita tidak boleh minta sesuatu benda yang menjadikan ianya musibah terhadap diri kita. Tak boleh.
Maka kita mintalah pada Allah umur yang berkah. Kalau Allah panjangkan umur kita, sampailah umur 100 tahun pun biarlah berkah. Maka bila kita pergi rumah orang tua-tua tu, apa yang kita minta? Saya hanya minta satu dekat Allah. Janganlah uji saya seperti itu. Tu je kita minta. Sebab kita tahu kan diri kita kat mana kok. Macam mana kita? Allahu Akbar. Sayu hati tu. Tu yang menangis tak isak-isak. Kena pergilah tengok kan. Maka diperilmukan ilmu sekadar mana yang telah dihadkan. Ustazah saya ni belajar, minta maaf lah Ustazah. Memang tak tahulah bebel tarak mana tahu Ustazah. Kismis orang makan 7 biji, saya 70 biji saya telan Ustazah. Apa lagi saya makan? Semualah. Orang kata pakai siwak, saya bukan kata siwak. 10 siwak saya siwak mulut saya Ustazah. Contoh. Tetapi bila Allah kata diperilmukan sekadar mana yang kau tahu, janganlah melebih-lebih. Cuba kalau kita nak memahami sesuatu benda, yang kita paksa nak faham, apa jadi? Confirm sakit kepala. Maknanya kita dah melebih daripada had. Kita cuba macam paksa, force. Macam kereta lah, dah tak boleh jalan, kita tekan. Apa jadi? Mau meletup enjin tu. Dan pada masa yang ditentukan. Mungkinlah umur 45 tahun ni, nak buat macam mana Ustazah 3 tahun dah belajar Iqra. Tahun umur 46 mungkin Allah bagi pada masa yang ditentukan boleh baca mengaji Al-Quran. Sabarlah. Jadilah seperti mana Imam Syafi'i yang mengajar kepada anak muridnya. Sebanyak 39 kali dia ulang kepada anak murid dia. Tanpa jemu. Anak murid dia tak faham. Saya, Alhamdulillah anak murid saya, jemaah saya, Allah bagi semuanya bijak. Ada soalan? Tak ada. Tu Alhamdulillah. Kadang-kadang dia boleh ujar pada saya. Tu lagi lah. Tu lagi hebatlah diperilmu kan. Kejap lagi saya kata, okey Kak Ani cuba hujar sikit. Kejap lagi Kak Ani buka. Bila Kak Ani buka, dia akan buka dengar. Buka silat. Apa? Buka silat. Buka silat Maka sebenarnya itulah. Kita boleh tahu, jangan. Kalau kepala otak kita dah macam dah nak pergi macam nak sakit kepala, nak stres tu, maksudnya kita dah melebihi. Over the limit. Sebab kita ni semua ada posisi, jangan semua nak buat, duk pakat nak buat semua. Kita nak jadi driver bas, kita nak jadi kelindan bas, kita nak jadi tukang cuci bas, kita nak jadi tukang, tak boleh. Maka posisikanlah diri kita. Saya ni Ustazah, saya Ustazah. Kalau Ustazah tu bercakap, bagilah saya bercakap, jangan bagi orang lain bercakap. Bila bagi orang lain bercakap, dia buat macam mana? Anah lah. Dia punya nah tu 3 jam. Bagi orang baru dia bercakap. Dia akan cakap. Cukup dia berhenti lah. Bila dia berhenti, jangan suruh cakap lagi. Maka kita mudah cara. Bila kita tahu akan posisi diri kita, senang. Yang kerja orang ni kerja tangkap gambar. Kan? Suruh orang tak reti tangkap gambar. Ya ada orang tu memang dah tahu dah angle macam ni, sengit sikit, okey macam ni. Okey, kita suruh dia tangkap gambar, jangan gambar dia ada. Ini masalah juga, suruh dia tambah gambar dia nak ada pula. Itu yang jadi masalah. Itu lawak je lah. Kadang-kadang kita tengok cerita kita. Maka diperhidupkan hayat sekadar mana yang dihadkan dan ditentukan hayat. Hayat kita ini, hayat ini dia termasuk dalam kesihatan. Diperdengarkan, sama, dengar, sami pada kadar yang dihadkan dan ditentukan. Ini semua sifat-sifat Allah, kita tak boleh melebihi. Cara diperdengarkan pada kadar yang dihadkan macam mana? Tiba-tiba, Kak Ani, Ustazah, Kak Ani ni teringin macam nak dengar suara hantu. Mata kan tak nampak kan. Macam mana Ustazah kita nak buka hijab mata ni? Itu melampau tu. Maksudnya sekadar dihadkan. Jangan nak over-over sangat. Nak nampak sesuatu yang kita tidak boleh nampak. Minta maaf Ustazah, saya boleh nampak Ustazah. Kalau nampak tu senyap situ kan yang cerita dengan saya. Tu Ustazah, tu apa tu. Kan. Kemudian diperkatakan kalam sekadar mana yang dihadkan. Maknanya kalam ini adalah tulisan ataupun dia termasuk dalam ilmu. Dan masa yang ditentukan. Inilah yang menceritakan tentang sifat wahdahnya Allah. Iaitu dia terbahagi kepada af'al, sifat dan juga zat.
Apa yang kita duk belajar, yang duk kita ulang sambil gelak-gelak ini untuk mencabut syirik khafi dalam batin. Syirik yang tersembunyi. Bila kita tahu kita ini diperdengarkan oleh Allah hanya kepada had yang ditentukan, maka kita tak payahlah nak over-over. Kita diperdengarkan, kita diperlihatkan, kita diperkatakan, diperelmukan. Ada perkataan per dekat situ. Contoh kadang-kadang, apakah perkataan-perkataan batil yang sering kita gunakan? I can do it. Apa lagi? I'm the best. Apa lagi? I'm the hero. I'm tu. Buanglah. Bukan I ni, I am. Kata I am perasan. Nampak? Itulah yang sedang membina atau menghidupkan dia punya apa? Dalam hati ni, nafsu. Yang bersifat seperti harimau. Yang sangat lapar. Aku hebat. Hebat tara mana? Allah bagi kena je angin dalam perut menggelupur kita. Kita tengok. Aku hebat. Tiba kena gastrik. Apa jadi? Boleh nak kata hebat tara tu? Tak ada je. Kita dengan angin pun kalah tu. Kena angin masuk perut. Tekan ke angin pun kalah, nak cerita apa? Jangan nak kata hebat mana. Hebat tu sifat Allah. Maka bila kita duk lafaz-lafaz benda ini, akhirnya kita akan berjaya. Allah akan bagi. Sebab Allah akan nak uji kita. Kalau Allah sayang, Allah tak akan bagi. Tetapi disebabkan Allah tak sayang, dia bagi. Akhirnya kita akan lupa kepada Allah. Kesannya jadi tamak, jadi sombong. Dulu masa sama-sama dengan kita okey je makan roti canai. Bila dah kaya tak boleh pula. Tak boleh panas-panas. Duduk dah. Tak boleh. Maksudnya begitu. Sombong. Maka kita tengok pada sifat af'al Allah itu dia ada pecah kepada kamun fasil, kamun tasil, pada asma dan sifat. Ini kita dah ulang balik. Iaitu perilaku hakiki adalah Allah. Bahasa-bahasa sufi, gerak dan diam dari Allah. Gerak, diam. Macam mana? Kau bergerak pun daripada Allah, kau diam pun daripada Allah. Ibarat mimpi dalam mimpi. Inilah kehidupan kita. Ni sikit saya boleh nyanyi. Umpama mimpi dalam mimpi. Sikit lah. Kalau Ustaz Kazim dia tambah lagi. Macam mana sambungannya? Tak sambung sikit. Tukar. Tak ada. Seriusnya. Maka contohnya apabila kita kenyang. Seksi sangat tu Datin. Tin, kita belajar kitab tauhid ni. Sorry. Sebab kita semua perempuan maka dia jadi halalan toiban. Betul antara mimpi dalam mimpi ni. Anggaplah mimpi dalam mimpi. Ya Allah. Maka kita tengok af'al, sifat dan zat. InsyaAllah yang ini kita akan pergi lebih deep nanti. Khususnya bab zat. Bab zat ni iaitu senang nak cerita menafikan. Nafi semua daripada kita, perbuatan kita. Ini kemuncak. So, agar kita dapat tenggelam dalam lautan ma'rifatullah. Tenggelam dekat dalam lautan bersama dengan Allah. Selalunya bila mana kita nak dapat? Apabila kita bermula munajat. Munajat tu jangan 5 minit. Munajat kita berlayar. Pertama kita bercakap dengan Allah. Kadang kita tak sedar. Kita tu dalam, itulah maksudnya. Tenggelam dalam ma'rifatullah. Itu akhirnya sampailah pada zat Allah. Sampai pada zat Allah tu maksudnya bukanlah kita ni golongan-golongan yang macam tok kenali tu kejap ada sini sampai sana. Itu dia panggil karamah. Maka iaitu kita dapat merasai akan wujudnya Allah dalam diri kita. Sebab Allah ini bersifat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia berada di mana saja. Tetapi ianya tidaklah banyak, ianya cuma satu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid. Malah ia lebih dekat daripada urat leher.
Maka nak menunjukkan segala perbuatan-perbuatan kita hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah, yang buruk tu pun perbuatan Allah ke? Hakikatnya ia. Di atas kesan daripada kegelapan hati kita. Dosa-dosa kita. Maksiat-maksiat kita. Itulah sebab jangan ingat perbuatan buruk tu pun bukan datang daripada perbuatan Allah. Kalau dia nak mencuri, siapa gerak tangan dia tu? Dia nak buka pintu rumah orang tu, nak pergi merompak, siapa yang gerakkan itu? Hakikatnya semua perbuatan Allah. Sebab dia bersifat la haula wala. Kerana apa dia mampu buat sebegitu? Kerana gelapnya hatinya. Kenapa gelap hatinya? Itu hukuman Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang tidak ingin kembali kepada Allah. Maka langkahnya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat. Tunjukkan kami pada jalan yang benar. Sebenarnya sirat tu bukan jalan benar yang kat dunia ni sebenarnya. Iaitu titian sirat. Maka sebelum kita nak menuju kepada titian sirat untuk dihisap itu, kita kena ada petunjuk yang benar. Kena pakai Waze yang betul. Waze kita itu mestilah update yang paling terbaru. Internet kita mestilah yang paling laju. Jangan kerja lag kejap. Dia kejap lag, kejap sana kan, baru nak masuk kiri ke kanan, kiri ke calculating, ke kanan. Tak boleh. Maksud itulah dia panggil petunjuk. Petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sedang buat di alam dunia ini kena dengan petunjuk Allah, barulah ia menuju kepada siratal mustaqim. Jadi soal Fatihah ni pun memang tersungkur dah kita sebenarnya. Tidak ada apa pun yang kita boleh buat melainkan dengan ismi Allah, isim Allah. Sebab tu dia kena ada ba. Bis tu kena ada ba dengan. Dia tidak boleh hilang ba. Dia boleh je. Contoh dengan nama Allah, bismillah kan. Boleh je kita sebenarnya letak nama Allah. Tapi tak boleh. Kena ada dengan. Ba tu bermaksud dengan. Isim Allah. Apa-apa pun perbuatan kita di atas muka bumi ini kena dengan kebesaran Allah. Selebih ni tak boleh. Maka disitulah untuk membuang rasa hati ni, riak, ujud, takabur, rasa macam hebat sangat, rasa macam bagus sangat, rasa macam semua ni untuk buang. Ya Allah, tak boleh ya Allah, sebenarnya aku nak buat. Tanpa engkau tak boleh ya Allah. Tanpa engkau tak boleh ya Allah. Itu maksudnya. Maka kita ni pesandaran kita kepada Allah agar akhirnya kemuncak kita, tauhid kita itu tidak bergoyang, kukuh kemah. Hakikatnya kita duk berzikir pagi petang, kita duk mengaji, belajar majlis ilmu ni untuk apa? Untuk kita rendahkan hati kita. Memanglah hakikatnya untuk pahala. Tetapi sebenar-benarnya adalah untuk membuang keakuan diri kita. Itulah antara dipanggil tentang tauhid. Ini baru muka surat 43. Panjang lagi perjalanan kita nanti. Kita tak payahlah nak kejar, nak cepat. Kita kejarlah untuk sama-sama kita murajaah. Khususnya buat saya. Jangan ingatkan kita kena. Saya bagi contoh tu hanya sekadar contoh. Tidak ada pun yang terkait antara yang hidup ataupun yang mati. Janganlah simpan di dalam hati. Buanglah ia pergi. Kantun pula. Siapa nak jawab? Jawab. Mantap. Ada pun. Kan? Maka sekadar itulah untuk kita buat perumpamaan. Kenapa kadang-kadang kalau ikut betul-betul kitab tauhid ni memang tak digelak-gelak sebenarnya. Saya cuba membawa dalam konteks-konteks lawak ini. Kadang-kadang nak kita tergelak. Apabila kita gelak ni Allah akan bagi kita iaitu hormon endorfin. Bukan dolphin ya, bukan ikan dolphin, bukan. Endorfin. Sebut betul-betul endorfin. Maka hormon tu bila kita gelak, kita seronok, dia seronok, maka ianya lebih mudah masuk. Itu untuk peringkat kita lah baru nak belajar ni. Sebenarnya tak ada gelak-gelak, melalak aja, lagi mudah masuk. Itu nanti insya-Allah lah. Ini baru muka surat 42. Mungkin pergi pada muka surat 62 insya-Allah lah kita akan melalak kerja kan. Makin masuk insya-Allah. Maka itulah sebab saya cubalah selit-selit kan. Contoh macam kita belajar ngaji kan, banyak gelak daripada apa pun. Kode.
Abuk, gelak, kik, gelak. Kan. Yang tu yang ingat. Kalau tanya Nun mati bertemu dengan Ba, hukumnya apa? Sebab tak gelak, tak ingat. Tapi ada, kik, gelak. Ada, tu ingat nampak. Benda itulah bagaimana Allah Allah bagi dalam hidup kita. Ustazah lah tu. Saya nampak tak macam benda itulah yang gelak tu akan lebih Allah berikan pada ingatan kita. Maka itulah moga-moga dalam kita gelak dan tawa, dalam kita bersahabat ini, moga-moga Allah berikan kepada kita iaitu hati yang hudur. Allah berikan pada kita hati yang penuh dengan rasa tak ada apa-apa. Amin. Amin. InsyaAllah rasa tak ada apa-apa lah dalam diri kita ni. Berjalan pun macam orang tak nampak. Jalan pun dalam keadaan orang tidak perasan kita. Saya pernah pergi ceramah. Ingat dulu. Sebab masa tu, bukan kata masa tu, macam masa sekarang pun muda juga. Maka ketika tu, saya pergi. Saya pun duduk. Saya duduk dekat dalam masjid ni. Saya nak start ceramah ni sebenarnya. Tapi tunggulah jemaah-jemaah lain datang. Saya pun duduk kat masjid. Duduk-duduk ada datang seorang makcik ni. Dia kata, Dek, sana sikit. Okeylah, kita pun beralih. Okeylah, kita kan siapa? Tak siapa-siapa kan datang, budak-budak ni kan. Dia tengok mudanya. Sekarang pun saya muda lagi. Saya pun beralih. Saya beralih kan. Dan dia pun cakap apa? Dia pun tengok jam. Dah lah saya beralih duduk tempat dia tu kan. Betul dia tengok jam. Pukul berapa ni? Ustazah tak sampai lagi. Terkena lagi dalam hati saya kan. Saya dah duduk sebelah tu. Lepas tu saya pun diam lagi. Takkan tak saya lah Ustazah. Tak ada lah macam tu kan. So saya pun tengok lah. Saya pun diam. Dia duduk lah. Sambil bertafakur seketika tengok gelagat umat manusia ni kan. Lepas tu dia terpandang saya. Datang ni mana-mana? Masa tu saya tak tahu. Orang Kelantan, minta maaf kan, orang Kelantan dengan Negeri Sembilan ni dia tak guru punya. Negeri Sembilan, KL. Kampung mana? Negeri Sembilan. Masam terus muka dia. Rupanya Kelantan dengan Negeri Sembilan saya tak tahu tak gutang mana. Mungkinlah yang tak gutang tempoyak ke tak pasti. Lepas tu, so saya macam, lepas tu dia terus dia masam muka. Okeylah, lepas tu dah lama dah kan. Adalah PIC dia. Ustazah, dah kita mula-mula. Makcik tu tengok saya macam mana. Kan dia kata saya lambat. Dia suruh saya beralih pula. Lepas tu, ketika itulah saya rasa, ya Allah, hinanya aku. Kau peli aku ikut suka kau. Dia, aku ni ustazah kau ni. Masa tu, macam mana Allah nak buang perasaan ni. Kan? Lepas tu, mudanya ustazah. Dia kata. Macam budak-budak. Dia kata. Nak je saya jawab. Bukan kata dulu je budak-budak, bukan kata dulu je saya budak-budak. Sekarang pun saya masih lagi muda. Macam kadang orang tengok 16 tahun, 17 tahun. Saya kena terima hakikat lah sebab kudrah Allah itu diperhadkan ketika itu pada saya. Maka janganlah muntah dalam sesi ini. Kadang-kadang kita tengok. Rasa macam, okay, lepas tu saya cakap macam-macam. Masa muka macam ni. Nak muntah tapi sayang. Tak boleh pastikan. Telan balik muntah tu. Maka ketika itu kan, orang cerita rasanya Sembilan. Masam tau muka diorang ni. Sekali PIC pun kata, Ustazah, Fani tak payah cakap orang ni Sembilan lah Ustazah. Diorang ni tak tahulah kenapa tak gu sangat dengan orang ni Sembilan. Saya pun jawab, saya tahu kenapa tak gu dengan orang ni Sembilan. Sebab orang ni Sembilan cantik kan. Terus semua beredar kembali pulang. Maka di situlah bagaimana cara Allah nak membuang akan wujud diri kita. Mula-mula kita akan melalui fasa-fasa macam tu. Nak kata VIP tu tidaklah juga kan. Tapi itulah. Dan saya suka sangat akan peristiwa-peristiwa itu berlaku dalam hidup saya. Tapi saya harap yang dah kenal saya kat sini jangan buat saya macam tu. Kalau kat sini panggil saya ceramah, lepas tu buat-buat tak kenal saya, memang saya start caterer, and saya berjalan je. Suruhlah PIC tu buat ceramah. Tak ada lah. Maksudnya, begitulah cara Allah nak buang. Rasa-rasa aku dalam diri. Kau siapa? Siapakah engkau orang nak muliakan? Orang akan muliakan ketika kita bagi ceramah. Habis ceramah tak ada mulia. Sebab kemuliaan ketika memberi ceramah itu, kemuliaan Allah SWT. Bila tutup dia dengan tasbih kifarah, maka ketika itulah kemuliaan itu dicabut dan jubah kita dicabut. Maka sekadar itu saja buat pada malam ini. Saya mohon ampun dan maaf. Kita tetap mantap. Macam nak berangan. Walaupun kerusi saya sama macam saya mantap.
tak. Tak adalah gurau. Saya mohon ampun dan maaf atas salah dan silap. Yang baik itu semua datang daripada Allah, kurang datang daripada saya sendiri. Moga-moga yang kita belajar ini mendidik diri kita, khususnya buat diri kita untuk berubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan bertafakur, banyakkan bermunajat kepada Allah, banyakkan buang rasa keakuan. Cara solusinya adalah banyakkan bersedekah dan berkhidmat. Ini dua je. Sesahabat kan saya kata, lain kali kalau bagi kuliah tu bagilah amalan sikit. Saya bagi amalan. Caranya pertama, banyakkan sedekah. Tabung dakwah saya kosong, boleh isi. Yang pertama. Yang keduanya adalah banyakkan berkhidmat. Ustazah perlukan khidmat, banyak khidmat yang saya perlukan. Nak uruskan page, nak uruskan TikTok, nak uruskan ini, nak uruskan tubuh badan saya. Tak ada. Maka sebenarnya banyak yang kalau siapa yang nak berkhidmat, boleh berkhidmat, insya-Allah. Maka sekadar itu saja, kita tangguh dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta anaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam, Ustazah. Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah.